Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Allamah Al-Mufassir Al-Muhaddis Rabbani Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab dia Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kepada perkataan dia Al-Hadisu Sani Wasalasun. Situ kah? Hadis yang ke-32. Betul dah situ? Betul dah. Khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadziru fiha minaz zulmi wasyuhi wal fuhshi. Hadis yang ke-32, khutbah Nabi yang memberi ancaman di dalam khutbah itu mengenai sifat zalim, sifat kedekut dan sifat keji. Banyak kita baca daripada hadis yang pertama, semua koleksi kumpulan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuti sebulan lebih dah hamba tak baca kitab ni. Jadi kena murajaah banyaklah hambanya. Jadi kekok lama tak kecek depan orang. Apabila kita Allah Taala uji, maka kita rasa nikmat yang paling besar bagi tubuh. Tak semak tak apa, tak bijak tak apa, kau penting sihat. Baru tahu nikmat paling besar bagi tubuh adalah sihat. Manakala nikmat dalam pula yang paling utama adalah iman dan makrifat dengan Allah Ta'ala. Maka apabila Allah Ta'ala uji kita, banyak benda kita belajar. Banyak benda kita belajar. Macam-macam lah. Kita dapat rasa Allah Ta'ala ni kuasa setara mana. Kita dapat tahu makhluk ni tidak boleh buat apa-apa kepada kita. Tetapi alhamdulillah minta dengan Allah Ta'ala kesihatan. Sebab itulah Nabi pun sebut, rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Antaranya waktu sihat kamu sebelum daripada kamu sakit. Kerana apabila sakit nak buat ibadat payah, nak berzikir tak serupa waktu kita sihat. Nak semaya tak serupa dengan waktu kita sihat nak semaya. Sekalipun orang kata sakitlah kena semayanya, nak mati ke kena ingat Tuhan banyak lain. Apabila kita sakit nak akad takbir pun payah. Nak rokok, nak sujud lama. Sebab tu apabila ada peluang Allah Ta'ala beri kesihatan tu, hargai. Semaya, buat ibadat sebanyak yang mungkin. Apabila sakit tak sudut koya nak buat ibadat, tak serupa. Kita semaya dalam keadaan selesa dengan kita semaya dalam keadaan menanggung sakit, tak serupa. Baca Fatihah tukar takir. Jadi nikmat sihat ni kena jaga sungguh-sungguh. Sihat ni katanya Nabi 2 benda. Nikmatani 2 nikmat yang selalu ditipu. Selalu manusia tidak terasa benda ni nikmat. Iaitu kesihatan dan waktu masa kosong. Sebab itulah sihat. Orang sakit saja tahu nikmat sihatnya. Jadi hambanya terima kasih banyak-banyaklah kepada orang yang berusaha nak suruh hamba sihat. Habis piti, habis tenaga, habis gapo, ikutlah siapa-siapa dia. Tak lupa juga kepada hak berdoa. Sama ada doa secara depan-depan ataupun doa secara mesej, doa ke gapo ni. Anak-anak murid kau doa ke hamba, hanya Allah Ta'ala saja yang membalas dia.
Ambo tak ada nak beri apa-apa, ambo tak ada gapo-gapo. Maka mudah-mudahan apa yang kita buat menjadi kebajikan kepada kita dan dapat membantu kita apabila berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka inilah kata hasil kebajikan ambo di atas muka bumi. Sekalipun ambo tak boleh mengajar, tapi ambo tolong orang, menyebabkan orang boleh mengajar. Adalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang ajak, orang yang tunjuk, orang yang tolong buat benda kebaikan ini seperti dia yang melakukan kebaikan itu. Jadi berkongsi pahala berlaku. Sebab itulah manusia ini benda yang tidak sempurna. Dia ada lemah, dia ada kurang dari sudut ni, supaya manusia tidak mengaku dia tu Tuhan. Kerana kesempurnaan itu milik Allah. Sekalipun dia hebat dalam bab ni, tapi dia lemah dalam bab ni, maka dia memerlukan manusia pertolongan orang dalam bab ni. Maka apabila kita terasa diri kita lemah, sifat sejati kita tu, maka masa itulah kita kenal Tuhan kita. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala beri kesihatan pula. Dialah yang memasukkan seseorang dalam keadaan ni, mengeluarkan dalam keadaan ni. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Tuhan yang memasukkan orang dalam keadaan hidup. Lepas tu tukar pula keadaan dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati. Tukar pula mati, hidup, sakit, senang, Allah Ta'ala berlaku. Tetapi dalam mana-mana keadaan kita minta dengan Allah Ta'ala supaya hati kita sentiasa duduk dengan Allah Ta'ala. Sehat, kalau tidak duduk dengan Allah Ta'ala, masalah. Katanya ulama, Syekh Zakaria Al-Ansari menyebut dia dalam kitab dia Fathur Rahman, syarah kepada risalah Wali Ibnu Arsalah. Dia kata manusia ini terbahagi kepada empat golongan manusia ni. Pertama dipanggil ahlul ghafalat, orang yang lalai, iaitu orang sentiasa duduk dengan dunia. Orang yang sentiasa duduk dengan dunia bukan orang rajin bekerja, bukan. Orang duduk dengan dunia, orang lupa Allah. Sekalipun duduk atas masjid, tapi dia duduk dengan dunia dia. Tak pernah ingat Allah Ta'ala. Duduk dalam semaya pun lupa Allah. Maka orang ni ahli dunia. Kedua, dipanggil ahlul muamalat. Saat ni ahlul ghafalat. Ini orang minat ke dunia. Dunia kita sebut dah, setiap benda yang melupakan kita kepada Allah itu dunia. Kalau kita pergi cari kerja, cari nafkah, ingat Allah Ta'ala, tidak jadi ke dunia. Cari nafkah wajib bagi isteri kita, bagi anak kita, hak tu jadi benda ibadat, jadi benda akhirat. Kedua golongan dipanggil ahlul muamalat. Ahlul muamalat ni orang yang sibuk dengan ibadat. Rajin zikir, rajin sebah, rajin semaya, rajin gapo. Ibadat semata-mata. Ingat Allah tak ingat pun. Tapi dia ahli bab-bab ibadat. Maka orang ni juga orang yang tertipu juga. Hak berat sekali orang dunia. Kedua, orang buat ibadat tapi ibadat semata-mata. Semaya, ngaji lupa Tuhan. Tengah semaya lupa Tuhan, tengah zikir nama Tuhan pun lupa Tuhan. Sudah. Ketiga dipanggil ahlul tarakiyat, dipanggil. Orang suka jenis makam. Kejar makam ikhlas, kejar makam warak, kejar makam takwa, kejar makam. Jenis minat ke makam. Duduk makam ni dah hampir. Jenis gila ke makam. Ingat Tuhan? Tak ingat Tuhan. Duduk kejar tu. Belajar sifat sabar, duduk terkekal kot sifat sabar, lupa Tuhan. Duduk belajar mujahadah, duduk belajar gini, lupa Tuhan. Duduk belajar sifat pemurah, lupa Tuhan, duk ingat dia pula pemurah. Sudah. Maka orang ni panggil ahlu tarakiyat, orang suka makam-makam kedudukan di situ Tuhan. Lupa Tuhan, lupa. Yang keempat ni orang ahlul inayah dipanggil. Orang yang dapat pertolongan Tuhan, iaitu orang yang sibuk dengan Tuhan. Sama ada dia sibuk dengan Tuhan, dia duduk orang biasa, dia duduk di tempat kerja dia orang kampung biasa, tak duduk atas masjid pun, tetapi dia duduk dengan Tuhan semacam. Maka satu golongan ni dipanggil ahlul inayah, orang yang dapat pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan di dalam hidup. Jadi kita kena sibuk dengan Tuhan, apa-apa keadaan kita pun. Khutbah Nabi kecek mengenai perangai tak jauh. Pertama, zalim. Apa maksud zalim? Buat kerja tak kena pada tempat dia. Zalim tak syarat kata orang, tak syarat apa dia, tapi buat kerja tak kena pada tempat dia, maka orang ni zalim. Zalim jangan nampak menindas orang tak. Buat kerja tak kena pada tempat dia dipanggil zalim. Kerana makna adil itu adalah meletak sesuatu kena pada tempat dia.
Misalnya mengaji ilmu fardu ain dengan mengaji ilmu fardu kifayah. Hok mana lebih penting? Fardu ain lagi. Maka ada orang terkekan pergi cari ilmu fardu kifayah, tinggal ilmu fardu ain. Zalim awak kerja lagu ni. Saya tak pernah curi bagi orang. Saya tak pernah buat zalim kat orang. Saya tak pernah kata orang. Saya tak pernah gini. Demo awak kerja zalim. Apa maksud zalim? Demo menzalimi diri demo sendiri. Kerana demo tergamuk campur diri demo ke dalam api neraka. Zalim demo. Diri demo sanggup bubuh dalam api. Diri orang lain lagi-lagi. Sebab itulah dalam berdoa, zalim ni zalam tu nafsi. Aku buat zalim kepada diri aku dengan cara buat benda yang menyebabkan kita masuk neraka. Ni zalim panggil. Tak syarat kata kita faham zalim ni. Jenis. Kampung hamba ada lah orang zalim sungguh dia kata. Jenis jiri anak ayah lah. Tu zalim cara kau tu, pok tolong lagu tu. Bukan masuk zalim lagu tu, tak jiri anak ayah pun. Tak ngaji ilmu fardu ain. Zalim juga kepada diri sendiri. Kedua, kedekut. Kedekut ni ada dua. Pertama dipanggil bakhil, kedua syuh. Bahasa Arab terjemah dia kedekut belakang. Bakhil ni kedekut tak siwi pitih kat orang. Tak siwi gapo dia kat orang. Orang minta tolong pun tak sih. Ni yang panggil kedekut bakhil wi kat orang. Dipanggil bakhil. Bakhil perikat ni tak apa lagi sebab kok dia makan. Duk sorang makan dalam mari, makan bawah katil, makan untuk dia sorang. Saing-saing tak wi. Biarlah saing kawan tu sebulan dah mak pok tak mari makan. Tak apa. Kau penting ambo mari. Tiap-tiap minggu pun tak apa untuk ambo sorang. Ni panggil kedekut. Kedekut ni dipanggil bakhil dalam bahasa Arab. Kedua dipanggil syuh. Syuhah ni berat pada bakhil lagi. Kedekut untuk diri sendiri pun kedekut juga. Pitih ada, tak belanja makan waktu tak ada pitih. Apa saya pitih? Toleh makan rugi kalau mau makan. Lepas tu kenyang, pergi tandah pula rugi. Pergi tandah pula. Jangan-jangan sipai pitih. Air melu tu tengok saja. Kaca minum air kosong, lepas tu tengok air melu. Rasa melu dah. Rasa melu. Ni jamu teh melu. Tak minum melu. Kedekut tahap dewa dia panggil. Untuk diri sendiri pun kedekut. Ni panggil syuhah. Ni syuhah ni berat daripada kedekut. Kedekut kepada orang tu kita kata ada manfaat juga untuk diri dia. Syuhah ni untuk diri dia kedekut baik. Pakai baju buruk ya. Pitih ada tak si beli apa? Tahu pakai baju nampak bazir. Untuk diri sendiri pun tak si. Kita wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat hak Tuhan beri kat kamu, ya tunjuk kat orang. Jangan buat kata Tuhan tak beri nikmat gak. Ni tunjuk macam sedih, nampak macam susah, macam gelisah. Pitih penuh dalam bank. Wak muka sedih, wak muka lapar. Pitih ada. Tunjuk gak Tuhan beri sama seria, tunjuk kepada orang. Ni wak stay. Bukan kata tak ada pitih, ada pitih. Ni syuhah. Masuk Allah belakang ni. Ni kedekut tahap dewa dia panggil. Power Ranger hijau. Power Ranger hijau ni bisa tak bisa dia tak saing dengan Power Ranger merah panggil hok 5 orang kan. Hijau tu tak sorang. Bisa tak bisa. Ni jalan Power Ranger hijau dia panggil. Wal fuhsyu ni keji. Keji ni sama ada kecek kotor. Ada orang bangga kecek uduh. Ambo kecek. Ambo kalau mau kecek orang tak boleh patah lah. Patah lah kau ambo. Apa? Sebab kecek uduh, kecek kasar. Nabi kata seburuk-buruk manusia adalah orang lari daripada dia kerana buruknya kata-kata dia. Orang kecek uduh. Tak sedar. Tahu ambo tak lagi dengan dia. Apa? Ada orang bangga kecek lagu ni. Tetapi Nabi kata seburuk-buruk manusia orang yang lari daripada dia kerana uduhnya kata-kata dia. Dia yang mari. Masuk dalam WhatsApp sekali dia bidah. Orang pakai senyap. Besok ambo. Bangga dengan kata-kata uduh lagu tu. Sama ada perkataan ataupun perbuatan keji. Sokong awak kerja tolu tak tahulah orang jadi menyapa tak tahu lagu mana. Jangan jadi lagu tu Nabi marah. Sekali pun kita kata tak apa gua ambo minat. Gua demo minat Nabi tak minat. Demo nak jaga Nabi kau nak jaga gua demo. Gua demo boleh tarik demo tubik daripada neraka tak boleh buat kerja. Maka lah ni kita buat kerja hok Nabi suka. Kerana apa? Kerana apabila Nabi suka kita ada masalah di akhirat kita boleh minta tolong dengan Nabi. Tetapi apabila kita buat kerja hok Nabi benci semacam tiba-tiba nak minta tolong dengan Nabi di akhirat Nabi tolong. Tetapi kita rasa lagu mana? Dengan orang hok Tuhan hok Nabi hok kita buat bunyi benda hok Nabi suka semacam. Kan mudah lagu tu. Apa tujuan kita selawat ke Nabi? Nabi tak say selawat kita. Tuhan selawat dah ke Nabi. Malaikat selawat dah ke Nabi. Hok ikhlas kita belum tentu ikhlas. Apa kita selawat ke Nabi? Nabi terhege-hege sangat kau nak selawat kita dak. Tapi kita selawat ke Nabi supaya kita boleh manfaat daripada Nabi. Kita boleh syafaat pertolongan Nabi. Tu sebenarnya.
Bukan kata kita Nabi, oh hamba tak selawat ke Nabi, biar Nabi. Oh, tak ada orang selawat ke dia. Lo ni. Ada orang tu, ada kumpulan tu tak sewi orang selawat ke Nabi. Ada juga pasal pot tolu. Dia tak tahu akhirat ni siapa dia paling besar sekali kebonya. Nabi hok boleh mengejah banyak. Jadi buat kerja kita hidup atas muka dunia, buat kerja hok Nabi suka. Kerana setiap benda hok Nabi suka tu lah hok Allah Taala suka. Pakaian apa dia hok Nabi suka, hok tu lah hok Allah Taala suka. Kerana apa? Kerana Nabi tu kekasih Tuhan. Semua perbuatan benda yang disukai oleh kekasih tentu akan disukai oleh kekasih. Kita kalau siapa dia misalnya kenal seorang perempuan misalnya, kita pun sukalah kepada dia. Kita ni tak berahi makan singgah, tiba-tiba kakak tu berahi singgah, sodoh kata-kata sodoh lah. Masa duk tengah minat ke dia atau gak singgah atau gak wak lolok minum atau gak depan dia dah minat dia. Jadi tak suka pun kena suka sebab benda orang yang suka tu, benda tu orang disukai oleh orang yang kita suka. Wal fuhsh, kecek kotor, kecek keji, kecek lucuh, kau kecek gapo dia, bagian ni jangan dok ajar. Lebih-lebih lagi kita mengaji agama, duduk di pondok setahun 2 tahun tak boleh tukar lagi percakapan kotor. Kecek bahasa supuh, binatang dalam gapo dia, macam-macam. Semua binatang dalam hutan dia hafal belaka. Hok zu negara dengan bahasa Inggeris dengan bahasa Arab dia hafal belaka. Nya hafal belaka ke apa? Nak kecek hudu. Bolah ajar gak kecek lemah lembut. Kecek lemah lembut tak apa, jangan jadi orang lembut. Kecek lemah lembut tak apa. Nama orang lembut tak boleh. Kecek lemah lembut tak apa. Nabi ni kalau orang kecek dengan dia, orang kecek kali pertama, serah sedap duduk kecek dengan dia. Serah tak si berhenti kecek dengan Nabi. Kita tu ambil sepatah orang kecil bangun cacat dah. Tahu tak sedap nyekik dia mau kecek. Patu rasa bangga pula kecek lagu tu. Duduk pondok 2-3 tahun dah, tak boleh beki lagi percakapan. Latihlah duduk pondok ke kita lah ni tak saing orang. Duk karantin pas bila mati dengan gini dah buat kita no. Nak latih perangai ni sorang-sorang nak suruh jadi juru, tak lekat juga duduk pondok. Masuk lagi anasi hok kecek huduh ke apa dia. Hok berat lagi kalau saya dia kecek molek. Oh koya demo. Kecek anak entah. Oh koya molek. Patut kecek ayu tak apa. Oh minat Inggeris benar. Nama. Mu tak minat Korea. Macam-macam kita pagar dah pokok kita ni tak siwi anasi sama ada anasi penyakit kok anasi gapo tak siwi pok benda-benda tak molek kita tak lekat lagi setahun tak lekat lagi 2 tahun tak lekat lagi tak tahu apa entah nak jadi wali bila tu takut bila tahu takut esok jadi wali kau guano daripada Abdullah ibnu Umar baca hadis. Daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata ia khatabana Rasulullah. Rasulullah pernah berkhutbah kepada kami satu hari katanya Abdullah ibnu Umar. Ni sahabat besar ni Abdullah ibnu Umar. Ya sahabat ni ada 2 kategori, sahabat besar, sahabat kecil. Sahabat besar ni hok duduk sentiasa duduk dengan Nabi. Sahabat kecil ni baru sekali tengok. Tu pun tengok sebelah mata ya. Duduk necak mana tak tahu. Seperti ketika khutbah wada, Nabi khutbah selamat tinggal didengar oleh 124,000 orang. Oh, kalau masa tu Covid ada, beregat lah. 124,000 orang berkumpul dalam satu majlis, Nabi khutbah semua dengar supaya Nabi kecek depan dia. Kita kalau semua masjid ni kecek orang dengar jauh tak dengar dah. Ni Nabi apabila dia kecek mukjizat dia orang ujung sekali tu dengar dah. Dengar supaya Nabi kecek depan dia. 124,000 orang sahabat. Tu sahabat kecil sekali kamu tengok Nabi sekali sama hidup tu pun tengok Nabi tak tengok pun paling kamu tak tengok jauh lagu tu maka dipanggil sahabat kecil dipanggil antara sahabat yang bisa debel nama dia Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni orang Madinah, dia masuk Islam ketika usia 30 tahun. Dia masuk Islam, kenal Islam dan masuk Islam, pegang dengan Islam umur 30. Meninggal ketika usia 36 tahun. Dia duduk dalam Islam 9 tahun ya. Tetapi apabila dia meninggal Sa'ad bin Mu'az ni berkocok arah. 70,000 malaikat turun daripada langit urus mayat dia. Ketika dia meninggal mati syahid, meninggal perega dia tak ingat dah. Turun daripada langit 70,000. Siapa Nabi jalan gitu, Nabi jalan. Sahabat kata, apa jalan lagu tu? Penuh malaikat aku nak jalan payah, katanya Nabi. 70,000 mari urus dia.
Dia duduk dalam Islam ni tahun ya. Tengok kita bukan lama kau sebentar kau dalam Islam, tetapi pegang kita dengan Islam tu setara mana. Ni tahun saja. Umur 30 masuk, meninggal umur 36. Ada sahabat masuk Islam tak ada semaya bah. Tak ada semaya pun pakai mati dah. Apabila masuk Islam dia mau panggil jihad perang, mati. Masuk syurga. Tak ada nak semaya, tak ada nak gapo dia pun. 36 tahun. Apabila meninggal, katanya Nabi gementar ihtaza arsyu. Kocok arah. Kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Ada riwayat kata apa masuk kocok arah ini? Kerana malaikat tangguh dia sedih sangat, ya kocok pergi. Kakak. Ya dua, kocok arah ni dua. Buat benda yang terlalu malaikat marah. Malaikat nak marah sangat, kocok juga arah. Buat benda yang malaikat begitu suka, juga kocok arah. Bukan kata kocok arah saja ke. Tu antara sahabat hebat. Sa'ad ibnu Mu'az nama dia. Abdullah ibnu Umar. Ni antara orang alim ni, sahabat yang alim. Katanya dia Rasulullah pernah berkhutbah kepada kami. Maka dia khutbah kepada dia, dia kata iyyakum wazulma, berhati-hati dengan zalim. Ingat fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kerana zalim ke orang ni ataupun zalim kepada diri sendiri merupakan kegelapan pada hari kiamat. Gelap, hamba berani gelap. Dalam hutan biasa ya, hamba dalam gelap. Oi, gelap kiamat ni tak serupa dengan gelap di dalam atas muka dunia. Atas muka akhirat, kalau orang beriman, Nabi kata siapa dia yang pergi semaya maghrib, isyak ataupun subuh, maka berilah berita gembira bagi orang yang selalu berjalan di malam yang gelap untuk hadir sembahyang berjemaah. Beri berita apa? Dengan dapat satu cahaya yang sempurna, nurin tamin yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa dia maksud cahaya tu? Cahaya. Maka orang mukmin ni bercahaya. Orang kafir, orang munafik akan nak pergi nak cahaya nak daripada orang mukmin. Dia pergi tak boleh. Ya cahaya bukan gini, cerah belaka dak, masing-masing akan cahaya dia. Cahaya ni tujuan apa dia? Apabila melintah di titian sirat, maka api neraka akan sebut kepada orang mukmin, ya mukmin juz fa inna nuraka tudfi'u lahabi. Wahai orang mukmin, cepat-cepat unggah atas tiang-tiang sirat. Katanya neraka kepada orang mukmin apabila dia unggah atas tiang-tiang sirat. Apa? Katanya api neraka, hei orang mukmin, unggah cepat. Apa? Kerana cahaya kamu telah memadamkan api aku. Oh, api neraka tak boleh lawan dengan cahaya orang mukmin. Unggah cepat nak mampus lolo hamba. Katanya api neraka kepada orang mukmin. Ni cahaya dia ni. Lagu mana nak dapat cahaya? Antaranya rajin mari semaya. Maya maghrib, maya isyak, maya subuh, maya waktu gelap. Maka boleh cahaya. Maka kezaliman ni jadi gelap. Sudah masalah. Gelap ni tak tahu alik-alik, alik jatuh, nak jamuh waktu pun tak kena. Ingat duduk gini ya. Duduk gini dan lepas tu mampu api. Biasa. Standard Ni bertindih orang 14 tekak ni orang. Orang jeri atas pala kereta ngapeluh, ngapa dia somuk gatal lah ada belaka, jewuk lah ular, cak kapok lah ada belaka atas tekuk. Nak gua mana? Katak poru hok jenis geli kok katak poru, kau tak tahu lagu mana lah. Maka gelak ni satu masalah pada hari kiamat. Jangan kata hamba besok. Gelak ya? Gelak biasa. Ya hamba biasa kena kurung dalam gelak biasa. Wa iyyakum wal fusya wat tafahush. Maka berhati-hati juga kamu dengan keji dan suka berkata keji dan suka buat benda-benda keji. Muka uduh supaya nyepak dah. Kecek pula uduh. Allah sempurna molek. Kalau muka comel kecek uduh boleh kira lagi. Muka supaya Korea kecek uduh boleh kira lagi. Ni muka supaya nyepak dah. Allah kecek uduh pula. Seronok sepak 2 kali ganda. Ni jalan fuhsyu wat tafahush. Wa iyyakum wasyuha, dan berhati-hati dengan kedekut. Sesungguhnya telah binasalah orang sebelum daripada kamu dengan sebab kedekut, dan mereka menguasai memutuskan silaturahim, maka dia ikut juga. Orang lain ni kan suka tak cara ke orang, maka kita zaman orang putuskan silaturahim jangan dia ikut. Mereka apabila menguasai dengan bakhil, pok dia pakat jadi bakhil belaka. Lain ni kan zaman orang penting diri. Lain ni orang nak wipiti sama, hamba tak ada piti juga, pakat nak mikir. Nak minta tolong dia. Hamba pun nak tolong juga. Jadi pakat penting diri. Maka zaman payah ni Nabi kata tolong orang. Nabi kata sentiasalah Allah Ta'ala itu menolong hamba dia. Maka nal abdu fi auni akihi, selama mana hamba dia menolong sesama saudara dia. Tuhan tak payah tolong Tuhan.
Tuhan kata mu nak balas jasa aku duk beri makan mu daripada kecil, tak payah balas, tak payah belanja KFC aku. Pas nak belanja kau, belanja hamba aku. Tanda mu terima kasih, nak balas jasa aku. Buat baik sama mu. Aku tak perlu dah, aku dah sempurna dah. Fa amaruhum bil fujur fa fajaru. Maka apabila menguasai benda jahat, maka badi jadi jahat belaka. Badi penting diri belaka. Musim kedekut pakak wak kedekut. Musim payah pakak wak payah. Kau payah. Kita orang Islam jangan buat style, jaga diri kita. SOP. No, jaga orang. Musim ni orang susah, orang penat, orang tak ada duit, kita tolong dia. Ni pakak penting diri belaka, masalah. Maka berdirilah seorang lelaki maka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Islam yang paling afdal sekali? Dalam Islam apa dia paling afdal? Afdal yakni paling banyak pahala sekali. Maka katanya Rasulullah, Islam hok paling amalan hok paling banyak pahala adalah ayyaslamal muslimu min lisanika wa yadika, iaitu orang Islam lain terselamat daripada lidah kamu dan kata-kata kamu. Lidah kamu daripada kata-kata cicaci fitnah kamu dan daripada tanganmu. Mu jangan kena dia, mu jangan kata uduh dia. Jadi antara amalan paling afdal zaman sekarang, mulut tu kena jaga. Ni, taik-taik mesej kena jaga. Jangan sebar fitnah, jangan gini. Bagi tak tentu penting, tak bagi kita tak tahu, jangan dak caralah. Patu kedua tangan kita, jangan dak kena kat orang. Ingat wak kena kat orang ni masalah pada hari kiamat. Maka faqala zalika ar-rajulu aw ghairuhu, maka berkata seorang lelaki, ada kata lelaki yang sama, ada kata lelaki lain, ya Rasulullah, ayu hijratin afdal. Bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hijrah ke apa dia paling afdal? Hijrah ni mana berpindah? Kita pergi ke Mekah, ke Madinah, ke hijrah ke Habsyah, ke hijrah ke apa dia paling afdal ni? Katanya Rasulullah, hijrah yang paling afdal antahjura ma kariha rabbuka, iaitu kamu meninggalkan benda-benda yang dibenci oleh Tuhanmu. Benda hak Tuhan tak suka, jangan duk buat. Itulah hijrah yang paling afdal, lebih afdal daripada hijrah lain-lain lagi. Wallahu a'lam. Bismillah.